Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So ini adalah tajuk yang ingin aku share dengan kamu pasal ini. Balik-balik aku nampak di Facebook ni pasal isu perpindahan dia bakal berpindah ke klub Eropah. Itu lepas tu ada satu lagi aku tengok di YouTube, ini daripada YouTube Indonesia yang mengatakan juga mungkin Sadil akan berada di salah satu klub lokal di Liga Malaysia juga. Tapi itu tidak official lah untuk yang sama ada dia betul akan beraksi untuk salah satu klub di Liga Malaysia ni. Itu aku tidak jumpa sebarang statement ataupun news daripada social media. Tapi yang lebih macam bagi aku lebih meyakinkan adalah maklumat yang diberikan oleh ejen Sadil sendiri berkenaan dengan perpindahan dia ke klub Eropah dengan satu klub daripada Belarusia, kalau aku nak silap, betul-betul berminat untuk mendapatkan Hikmat Sadil ni. So aku ingin berkongsi dengan kamu mengenai statement yang dikeluarkan sendiri oleh ejen si Sadil ni. Lepas tu kita akan cuba buat rumusan di hujung video ni lah. So, okey, jom kita mulakan. Jadi ini adalah satu news yang dikeluarkan oleh Makan Bola pada 5 Julai 2022. So kira barulah, memang barulah newsnya mengatakan Sadil sudah terima tawaran kelab Eropah. Dan ejen Sadil juga ada mengatakan bahawa yang kelab Eropah tu memang betul-betul berminat untuk mendapatkan khidmat Sadil, dan Sadil sudah mendapat tawaran daripada klub tersebutlah, iaitu Dinamo Minsk macam aku sebut tadi, daripada Belarusia. Dan dikatakan juga kontrak yang ditawarkan untuk Sadil ni pun cukup menarik juga sebenarnya. Okay, so aku believe dia orang akan bayar dia dengan, since dia berada di Eropah, so aku believe dia akan dibayar dengan mata wang euro lah. Dan selain daripada itu juga, uh, selain daripada ditawarkan gaji yang cukup lumayan, mereka juga menjanjikan Sadil untuk beraksi di UEFA European Conference League. Itu Alex Talpes lah yang cakap, ejen Sadil Ramdhani. Dan seterusnya beliau juga ada mengatakan yang Sadil sendiri sudah pun menerima tawaran tersebut, tetapi masih menunggu kontrak beliau bersama Sabah FC ditamatkan. Iaitu kalau mengikut di sini tertulis kontrak Sadil sampai ke 30 hari bulan 11 2022. Dan kalau aku sudah buat pengiraan, habis sudah Liga Super Malaysia. Cuma aku nak tahu untuk Piala Malaysia pula lah. Tapi setakat ni kalau betul 30 hari bulan 11 2022, di mana memang Liga Super sudah habis, dan aku believe mungkin Liga Piala Malaysia pun sudah habis. So itu adalah waktu berehat. So di situlah mungkin Dinamo Minsk ni akan meneruskan niat diorang untuk cuba mendapatkan Hikmat Sadil beraksi di klub mereka. Dan satu lagi sini, macam yang aku ada sebut tadi juga, yang memang tawaran yang diorang berikan kepada Sadil memang cukup tinggi. Tidak tahulah, tidak dinyatakan berapa tinggi. Tidak tahu juga berapa bayaran Sadil setiap bulan untuk Sabah FC pun kita tak tahu juga sebenarnya. Kalau kamu ada tahu benda tu, tolong share juga di ruang komen di bawah. Aku pun ingin tahu juga berapa Sadil dapat tiap bulan dengan Sabah FC sebenarnya. Dan again, untuk beraksi di UEFA European Conference League. So ini adalah klub Dinamo Minsk daripada Belarusia tu. Not bad jugalah klub ni. Memang boleh tahan juga dia beraksi di liga dia orang. Dan of course, kalau aku pun, okay, kalau aku dapat tawaran macam ni, aku akan berbelah bagi jugalah. Pasal kalau kita tengok daripada apa yang jadi dengan play-play Malaysia yang beraksi merantau lah ke klub-klub lain, kebanyakan dia orang tidak diturunkan pun. Kalau turun pun mungkin di hujung-hujung perlawanan. Ada yang even friendly pun ada yang tak turun juga. So itu adalah satu kerisauan kalau aku lah, aku akan fikir benda tu. Tapi kalau dari segi duit, gaji yang bakal diberikan, dan juga kemungkinan besar akan diturunkan untuk beraksi di Liga UEFA. So itu adalah antara dua faktor yang boleh memujuk Sadil untuk ke klub tersebut. Tapi again, macam yang ditulis di situ, tawaran telah diberikan, Sadil sudah mendapat tawaran tu, tapi tidak ada kata putus lagi daripada Sadil. Sadil tidak mengeluarkan apa-apa statement lagi sama ada beliau betul-betul ingin mentandatangani kontrak tersebut dan mengambil cabaran untuk beraksi di bahagian Eropah ataupun terus untuk bersama Sabah FC. Tapi again, personally kalau aku lagi suka Sadil untuk stay di sinilah. Pasal untuk Sadil
tidak ada di Sabah, aku rasa agak mustahil untuk kita boleh mencari pengganti yang mempunyai keupayaan ataupun sehebat Sadil ni sebenarnya. Dan ada aku terbaca satu komen juga yang Alex ni juga demi untuk melaksanakan impian dia untuk Sadil pergi ke Eropah, dia juga ada memberi cadangan beberapa player daripada Thailand, Indonesia sendiri dan juga dari Jepun, Korea untuk menggantikan Sadil. Maksudnya dia bagi Sabah choices untuk beberapa player untuk menggantikan Sadil. Lepas tu dengan syarat untuk Sabah rela melepaskan Sadil untuk ke kelab Eropah. Itu adalah antara satu statement yang ada aku ternampak lah di Keratan Akhbar online ada aku terbaca. So ini yang kita cerita ni sekarang sekiranya benda ni akan berjalan dengan betul. So maksudnya Sadil akan pergi ke kelab Dynamo Minsk secara percuma. Tapi sekiranya Sabah FC mau mendapatkan jumlah perpindahan yang mereka inginkan, so aku ingin share dengan kamu satu keratan lama. Yang ini adalah isu pertama yang keluar untuk Sadil, di mana sebelum ni pun, daripada sebelum klub ni pun ada satu klub lagi pernah melamar Sadil daripada Sabah FC sebenarnya, tapi Sabah FC enggan melepaskan sekiranya jumlah itu tidak dapat dipenuhi, dan klub tersebut membatalkan niat mereka pasal aku tak tahu sama ada mungkin it's a ridiculous price ataupun mungkin mereka rasa mereka tidak mau berbelanja sebegitu banyak, mungkin tiada duit, apa pun dah pastilah. Ini adalah news pertama yang melibatkan Sadil telah ditawar untuk beraksi di Liga Eropah, di mana klub daripada Serbia sebelum ini memang pernah berminat untuk mendapatkan Hikmat Sadil, walaupun bagaimanapun mereka membatalkan niat mereka kerana Sabah meminta jumlah sebanyak 1.4 juta dan mereka telah kita tengok Keratan Akhbar sini ya. Kamu tengok di bawah sekali itu, permintaan kelab itu telah ditolak mentah-mentah ekoran hasratnya untuk mendapatkan pemain berusia 23 tahun itu secara percuma. So, diorang tidak mau berbelanja untuk mendapatkan Hikmat Sadil, di mana mereka lebih rela untuk mendapatkan Sadil secara percuma, lalu mereka membatalkan niat mereka. So, itulah yang cuba dilakukan oleh klub Dynamo Minsk ni, juga cuba mendapatkan Hikmat Sadil secara percuma. Dan bagi aku, sepatutnya kalau boleh Sadil memang mau pergi, at least ada something untuk Sabah lah. Jangan dia pergi dengan tangan kosong macam tu saja, kerana Sadil ni cukup bernilai bagi aku, cukup bernilai value dia lah, cukup bernilai. Itu ulang sekali lagi, untuk dilepaskan secara percuma. Dan at least jumlah yang ada tu mungkin kita boleh mendapatkan satu pemain yang boleh beraksi dengan at least sama level dengan Sadil pun cukup juga. Tapi kalau boleh dapat yang lebih hebat, lagi bagus sebenarnya. So again, ini adalah klub tersebut ialah FK Nobi Pazar yang mula-mula berminat untuk mendapatkan Hikmat Sadil Ramdhani. So kalau kamu tengok aku punya thumbnail tu, ada aku letak logo JDT juga, tapi ini aku rasa mungkin diorang cuma buat cerita sajalah, pasal aku sudah Google apa semua, aku sudah cek di JDT punya fans punya official page apa semua, memang tidak terdapat satu statement pun yang menyatakan mereka akan membeli Sadil Ramdhani. Tapi walau macam mana pun, YouTuber Indonesia tersebut ada mengatakan yang JDT berminat untuk mendapatkan Hikmat Sadil Ramdhani. So adakah ini mungkin betul? Itu aku tak pastilah juga. Tapi kalau betul lah juga Sadil Ramdhani pergi ke JDT, guys, kalau sekarang pun memang dia orang sudah hebat winger dia orang. Kalau ada Sadil lagi sana, aku tak tahu lah apa akan jadi dengan Liga Super Malaysia ni. Memang dia orang punya lah semua. So mana-mana klub ni cuma akan fight untuk dapat nombor 2 saja. Pasal nombor 1 confirm memang tak boleh ke mana. So guys, itu adalah perkongsian sedikit statement-statement yang dikeluarkan oleh Sadil punya agent mengenai status perpindahan dia ke klub tersebut. So sama ada macam aku share dengan kamu tadi, kontrak itu telah ditawarkan. Memang si Alex sudah dapat kontrak tu, dan mungkin kalau ikut statement tu dia sudah mempersembahkan kepada Sadil. Tapi again aku sudah search di mana-mana, Sadil belum mengeluarkan sebarang statement lagi sama ada bersetuju ataupun ingin stay di Sabah FC. So aku ingin dengar juga apa pendapat kamu guys mengenai isu
Sadil Ramdhani bakal dilamar ke Eropah ni. Mana tahu kamu ada maklumat yang lebih tepat ke apa semua tu, mungkin kamu kenal Sadil ni kan, dia sudah cerita sama kamu. So bolehlah share di ruang komen di bawah. So sehingga kita berjumpa lagi pada video akan datang guys. Assalamualaikum.